macam Piramli kan. Anak ni kaya, yang ini ada harta, yang ini akan disayang lebih. Yang mana ini cerita memang kita pun kita mak sayang dia lebih sebab apa? Akak tu gila mentang-mentang lah dia ada banyak duit. Contoh abang tu mak sayang lebih sikit sebab abang tu sayang banyak bagi mak duit. Macam tu lah. Kadang-kadang kita itu antara persoalan. Tapi hari ni apakah tumpuan kita nak berikan? Jadi kita nak semua beri perhatian. Sebenarnya dalam perhubungan kewangan ni melibatkan rumah tangga juga, adik-beradik, mak ayah, kawan-kawan, anak-anak, semua terlibat. Dalam kewangan ni pun Ustaz Adi ataupun penceramah-penceramah pun biasa ada berkongsi, pergi umrah perlukan kekuatan kewangan, pergi haji pun perlukan kekuatan kewangan. Tapi adakah kewangan ni diperlukan dalam segala aspek? Hari ini akan kita dengar dua orang yang seorang tu memang cekap bab urusan kewangan ni, menguruskan syarikat sebagainya. Dr. Ania pun sebagai ibu, menteri dalam rumah tangga pun menguruskan kewangan. Hari ini kita gabungkan dia. Nampak dia duduk kiri kanan saya kan? Tak dia duduk dekat-dekat. Dia duduk jauh-jauh sikit. akan membicarakan tentang kewangan. Mungkin Abang Adam boleh mulakan dulu untuk sesi kali ini. Apa objektif kita nak belajar hari ini? Assalamualaikum kepada semua sahabat-sahabat, kepada Cik Talib, kita ketua kelas, kepada ibunda Dr. Prof Muhayya, dan juga kepada isteri duduk jauh ni. Dekat mana? Dekat bilik yang sebelah lah. Dengan Kaisan, just in case kalau dia menangis ke kan. Oh betul juga itulah ibu. Dia kena standby tu, dia cakap Menteri Dalam Negeri. Kita memantau semua. Sehat? Talib sehat Alhamdulillah, syukur ya Ahmad. Masya Allah. Tak masuk TV Al-Jira today? Tak ada, hari ni tak bertugas. Yalah. Actually kita orang ni sangat nak share benda ni pun secara tak langsung datang daripada Dr. Ania sendiri. Sebab beliau kan expose to mungkin ramai yang tengah mengalami kesulitan ke apa-apa kan. Jadi Abadam nak bagi laluan pada Dr. Ania dulu. Oh bagus dia. Sebab topik ladies first. Ladies first, and topik ni datang daripada beliau, bukan Abadam. Okey. Mungkin kita boleh mulakan dengan Dr. Ania bagaimana nak apakah kaitan di hubungan dengan kewangan? Adakah ianya topik ini dia menjadi satu persoalan yang sangat baik? Adakah kita berhubungan sama manusia ataupun hubungan kita dengan kewangan? Macam mana yang Dr. Ania nak sentuh ataupun nak kongsikan sekarang? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada Cik Talib, husband saya dan juga warga 7am. Okey, first of all saya tergerak untuk panggil untuk talk about this sensitive issue kan, pasal kewangan, especially kita tengah MCO. Memang ramai orang yang mengalami kesulitan dalam kewangan, dan termasuk juga kita punya company, kita punya family life. Memang banyak adjustment yang kami lakukan untuk sustain. Dan benda ni dia sebenarnya bukannya nak cerita pasal sekarang. Saya nak cerita kisah macam mana saya punya ignorance ataupun ketidaktahuan tentang kewangan ni yang telah menyebabkan dalam kehidupan saya masa saya tengah belajar, masa saya tengah mula-mula bekerja dulu, memang tak tahu langsung pasal kewangan. Sebab bila kita belajar dekat macam dulu kan ada kemahiran hidup, kita belajar pasal debit, kredit, apa semua yang account, yang basic account. Itu memang kita tahu macam mana nak kira duit, macam 10 tolak 2, RM8, things like that. Tetapi tentang apa kita nak buat dengan duit kita, apa yang kita punya awareness memang tak ada. So macam saya kena Encik Talib, saya nak berkongsi macam mana yang saya lalui ni dulu pun, sebab saya harap para pendengar mungkin ada yang macam situasi saya, dan macam mana kita nak shape mengatasinya. Yang nak mengatasinya. Macam saya dulu, saya pergi masa saya belajar medical school dekat Mesir, saya mendapat tajaan scholarship daripada Petronas. So bila scholarship ni diorang akan bagi setiap 6 bulan. So bila bila the first 6 months yang dapat tu, kita dapat, actually dia bagi tu untuk tahan sampai 6 bulan. Tetapi saya punya tak tahan sampai 6 bulan, tak cukup. So bila dah dapat, you are not alone, Dr. Ania. Exactly. Bila dah dapat duit tu, saya dah fikir okay, nak beli tu, nak beli ni, dah tak ada perancangan, dah tak nampak dah hujung tu macam mana.
Dan yang menjadi pelik pula, ada kawan saya yang dapat the same amount, dia boleh simpan duit pergi holiday, pergi London semua. Kenapa? Macam mana ada duit pula dapat the same amount? Dan bila tanya, diorang tak dapat support daripada keluarga. Macam saya pula, Encik Talib, masa dah dapat, dah bulan ketiga dah call dah ayah ni punya duit dah ni kan, dah habis. So ayah saya pun masukkan duit untuk support kan, sebab dia pun risaulah anak dia dekat overseas tak ada duit kan. So waktu tu okay, saya pun fikir tak apalah, ini masa kita belajar, biasalah student kan, mestilah orang bantuan. Sedangkan yang amount yang Petronas bagi tu, diorang dah buat dah calculation supaya untuk cost of living tu insyaAllah cukup untuk seorang medical student belajar kan. Lepas tu bila balik sebagai houseman, bila dapat gaji, same thing. Bulan-bulan, hujung bulan habis. And pernah ada satu ketika masa tu raya tau. Saya pun ada buat credit card. And hutang credit card pula kan. Waktu tu dah macam, alamak macam mana nak minta dengan mak, malu juga kan, kita dah kerja. Tapi again lah, minta juga, mak ni punya credit card ni macam tu overdue sebenarnya, tak ada duit lagi, gaji masuk lambat lagi kan. So masuk minta lagi duit. Tapi dalam pada itu, especially bila ada satu bulan tu saya punya credit card tak bayar lagi, saya memang ada rasa takut tau. Membuatkan saya terfikir, sampai bila saya nak minta bantuan daripada parents kita kan. And saya rasa macam sebagai ibu bapa tu, they have done enough already. Dalam masa yang sama, saya tak tahu pun macam mana nak file tax. Memang saya tak file, tapi ni tax yang tu semua saya dah bayar ya. So bila saya berkahwin dengan Abang Adam, dia tanya saya, the first thing dia tanya, okay, how much do you earn sebagai doktor kerajaan? And saya tak tahu. Saya tahu roughly lah figure berapa, roughly lah. Tapi how much, KWSP masuk berapa, semua memang saya tak tahu. So first step, Abang Adam cakap saya, you kena tengok you punya slip gaji setiap bulan. Sebab ini sebab ialah macam kira kita kan, kita sayang seseorang, mesti kita nak tengok dia hari-hari, betul tak? Tapi bila duit, kita macam okay, dah masuk kot tengok, okay, tapi tak tengok, kita tak teliti, kita tak tahu berapa yang tidak masuk. Menghayati lah slip gaji tu. Tak menghayati. So macam mana kita nak ada hubungan yang baik dengan kewangan? So first thing he said, you kena aware berapa gaji you dapat, berapa you spend. So saya ingat lagi the first exercise yang Abang Adam bagi untuk saya adalah untuk be aware berapa you spend, apa semua tu. And then dia tanya saya, dalam you punya wallet ada berapa? Saya pun lebih kurang macam ni. So daripada he ask me, pernah tak you punya duit kosong terus? Saya cakap ada, kalau nak I tak sempat nak withdraw, tak apa, ada ATM, nanti I withdraw je cepat. So he said tak boleh, dalam dia adalah dia punya ni kan, dalam kita punya wallet pun mesti ada a certain amount, jangan sampai macam kosong terus. So little things like that yang membuatkan saya realise that, ya Allah, sebenarnya saya tak akan berubah kalau saya tak ambil all these tiny steps untuk menjaga hubungan saya dengan kewangan. Dan yang paling saya ingat adalah ceritanya masa, sebab kami honeymoon dekat Mekah kan. So bila kita pergi Mekah tu, kita akan tukar duit semua kan. So saya tak tukar duit siap-siap. Saya fikir saya nak withdraw dekat Mekah nanti. Tak senang. Tak tengok ke changing rate berapa? Itulah, tak tahu. Saya ingatkan macam dekat ni. Sebab yalah, saya tahu dan but kita tak ada the awareness untuk ni. Ataupun tak tahulah bila saya dah pergi NLP, adakah saya macam takut nak venture into this topic of kewangan. Dan to be honest, memang ada rasa ketakutan. That's why I prefer not to know. That's why I prefer, okay, tak payah tengoklah, insyaAllah just sebenarnya bila saya nak buat bajet, saya takut. Saya takut nanti saya tak ada duit untuk nak spend, tahu. Tapi bila tak buat tu lah jadi tak control, dia boleh jadi out of control. Dan juga bila okay, yang pasal saya ni, saya tak tukar duit, saya fikir nak tukar, nak withdraw duit tulis dekat Mekah kan. So bila Abang Adam tengok macam ini tu tak berapa rate semua. So he taught me, tu the first financial lesson dia ajar saya. Kalau rate dekat Malaysia berapa, rate dekat kita tukar dengan bank tu berapa. So waktu tu
he told me, so kita kira maknanya dengan amount yang saya nak tukar, kalau saya tukar kat Malaysia dengan kalau saya tukar dekat Mekah, berapa saya akan rugi bila tukar dekat Mekah tu sebanyak 50 rial. So, and then he said, okay, apa you nak buat? Kalau you save this 50 rial, macam-macam orang kita boleh tolong. Kita boleh bagi sedekah. Kita boleh belikan makanan untuk orang-orang susah dekat Mekah tu. Then I realised, it actually betul. Sebenarnya, bila kita nak menjimat ni, sebab kita nak fikir bagaimana kita boleh bantu orang lain. And indeed, Alhamdulillah, semoga benda ni istiqamah. Dan bila saya start become aware dengan duit yang saya ada, saya punya gaji berapa, saya punya spending berapa, and Alhamdulillah, I get to sedekah even more. And I take action, Alhamdulillah, as I take deliberate action untuk bersedekah, termasuk macam kita dah prepare duit kecil-kecil kan, letak dalam envelope, tak payah tunggu raya. Benda tu nampak orang dekat tepi jalan ke apa semua tu, yang mana nampak memerlukan, kita boleh bagi sedekah, tak payah tunggu masa raya untuk nak bagi ampau duit raya tu kan. So ini adalah cara-cara, and it amazes me, sebab saya pun fikir, mula-mula ingatkan macam kalau kita tengok duit nanti kita jadi yelah tamak kan, kira duit je, nak banyak on our hand. Tapi tak, sebenarnya dengan bermulanya kita ada financial awareness, insya-Allah kita dapat sustain kita punya kewangan, and kita boleh memberi lagi kepada orang. And also of course, bila dah jadi ibu ni, saya nak juga anak-anak saya tahu this ilmu kehidupan, sebab saya tak tahu sampai bila kita punya yalah finance ni macam mana kan. So itulah kisah saya, kenapa saya cakap dengan Abang pasal kewangan. Talk about this. Betul. Very good sharing. Saya tengok ramai sangat yang berkongsi. Dia kata, Masya Allah, apa yang Dr. Ania cakap tu sebenarnya samalah seperti yang mereka lakukan, apa yang mereka lalui. Tapi tak tahu nak cakap dengan siapa, nak bincang dengan siapa. Kan? Pasal duit ni kan. And then kita pun tahu sekarang ni kita sedang melihat bahawasanya satu kempen bendera putih sedang pun dijalankan seluruh Malaysia, Alhamdulillah. Jadi saya rasa saya nak menyerulah dalam yang menonton ni, andai kata anda ada cabaran dan sebagainya, jangan malu naikkan bendera putih, insya-Allah. Daripada mereka yang nak menghulurkan bantuan, tak payahlah ada pergi ambil gambar dan sebagainya kan. Sangkut je beg plastik bantuan tu atau beli beras tu kat pintu pagar. Letak dia kotak-kotak bantuan tu, tinggalkan je dekat depan rumah dan sebagainya kan. Jaga air muka orang yang mungkin dia pun malu, dia pun nak pergi ambil pun segan, tinggalkan saja. Wallahualam, kadang kita pun tak tahu, barangkali dalam rumah mereka ada yang uzur, ada yang kanak-kanak kecil dan sebagainya. Dan jadi saya nak tanya tentang Abang Adam. Ini berkaitan dengan set pemikiran lah. Wallahualam, tak tahu macam mana Abang Adam punya set pemikiran. Kalau dulu Abang Adam, saya percaya bahawasanya ialah kita orang yang macam ni, tidak berpeluang untuk menikmati kehidupan yang mewah ataupun biasa seperti orang lain. Nak duit pun kadang kita kena usaha sendiri, petik kopi, kumpul duit, ambil upah itu, ambil upah ini untuk ada bantuan keuangan lah. Jadi kalau kita tak ada duit tu, kita tahu tak cakap dengan siapa. Jadi kita rasa catering system kita, duit susah nak dapat. Adakah itu akan kata orang tu menjadikan kita terlalu berkira-kira, terlalu takut dengan kewangan, dan bila kita dah dewasa ni, bukan kita sebab berkira, orang yang cermat tentang kewangan ni adalah orang yang dia tahu menguruskan rezeki dia, macam tu. Adakah itu pandangan saya tu betul ke, ataupun macam mana apa perlu tak diperbaiki perkara tu? Bismillahirrahmanirrahim. Good question, Talib. Okay, I think Abang nak buka cerita dulu untuk menjawab soalan Talib tu so that we can understand how some people mungkin lebih celik, some people mungkin kurang celik dan sebagainya. Okay, is that okay? So berbalik kepada dengan Dr. Ania punya cerita ni, actually Abang rasa topik ni, initially Abang punya pandangan, I thought everyone should understand this, you know. Secara naturalnya Abang rasa semua orang dah tahu topik ni. Tapi bila Abang even with orang yang mungkin dapat matematik plus ke, you know, kat universiti dapat plus ke 3.97 ke apa-apa GPA ke kan, I actually saw this issue masa Abang dah kerja, Talib, you know, and I'm very fortunate Abang exposed in a company yang sangat fokus on financial literacy.
So which means Abadam punya knowledge tentang kewangan ni bermula bukan dekat sekolah ke, universiti ke. So it's a combination of my life, maksudnya pengalaman hidup yang macam Talib cakap tadi, hidup susah contohnya. And then how do we learn dari segi praktikal untuk kita mempunyai kesinambungan dalam hidup. Bagaimana kita mempunyai kesinambungan dalam hidup. Jadi perkara pertama yang Abadam belajar tentang konsep kewangan ni ialah I always see my mom. Beliau ni macam sangat celik. Macam mana beliau mampu membayar hutang daripada my father, my father kan. So I was very exposed early in the morning that kita selalu kesempitan tau Talib. Yang mana in a way it has created fear. You know? Fear. Fear as kita cakap lah, banyak dalam kita punya 7am emotion yang Abadam selalu kupas ni. Fear merupakan salah satu emotion yang agak deep, toxic in a way if kita tak manage. Ya. Dan Abadam juga pernah kaitkan tentang meta programs, away dan juga towards, ke depan ataupun kita away. Betul tak? Jadi kalau fear ni, of course kita punya action plan ataupun okay, Abadam ulang lagi sekali, minta maaf sangat kalau Abadam cakap topik agak pernah ulang sebelum ni. 1, 2, 3, 4, 5. Number 4 ialah action plan. Number 5 ialah hasil daripada action plan ataupun tindakan kita. Jadi dia bergantung kepada nombor 3, betul tak Khalid? Kita selalu cakap kalau nak tengok 5, tengok nombor 4, tengok nombor 3, tengok nombor 2, tengok nombor 1. Okey. So apakah nombor 5? Hasil kehidupan. Apakah nombor 4? Tindakan ataupun habits ataupun apa-apa yang menunjukkan kita membuat sesuatu, ya. Dan dia datang daripada kita punya emosi. Apa-apa yang kita buat semua datang daripada emosi, ya. Emosi happiness, emosi takut, emosi seram dan sebagainya. Kalau seram kita lari, kalau takut tak nak buat, kalau motivated nak tak sabarlah nak besok nak buat. Kalau macam Talib ni, kalau nak jadi pengacara dekat Tri Al Hijrah, tak sabar nak pergi tu, you know, something like that, right? So number 2, dia datang daripada pemikiran yang wujud daripada filtering ataupun benda yang sangat deep dalam kita punya mindset, ataupun nombor 1, unconscious mind. Jadi berbalik kepada topik kewangan ni, dia wujud number 3 takut sebab dah tengok dah, my mom struggle, my mom tengah membayar hutang tak habis-habis, you know, and then kais pagi, makan pagi, semua ni dia akan wujud dekat kita punya mindset. Nak tak nak dia dah terbenam dalam kita punya filtering. So secara tak langsung dia memang akan memberi impact kepada masa depan kita ataupun present moment kita sekarang ni, macam yang Talib tanya tadi. So harap dah menjawab soalan Talib tu, ya. Dan bila kita dah nampak hasil kehidupan kita sebegitu, apakah tindakan yang harus dilakukan? Jadi berbalik dengan Abang Adam ni, it's not like I just immediately pandai kewangan ke. No, it is not. It is an investment yang beberapa tahun datang daripada kesedaran. I'm not moving forward in my life. Contohnya dari segi kewangan tu tak pergi ke mana-mana. Setakat cukup je lah. You know. So setakat cukup tu, I really practice that semasa membesar daripada dah sedar dunia ni, daripada orang kata 7 tahun sehinggalah umur 12 tahun dekat estate tu. Where every day 5 sen, 10 sen pergi sekolah, makan apa yang ada. And then from teenage, dah mula nampak that, okay, if I continue to be like this, there's nothing that I can do. Sebab contohnya masa Abang dah dekat sekolah menengah, I do not have books. I cannot go to tuition sebab tak ada duit, you know. Dan kita pula dibesarkan dengan keadaan tak suka meminta. My mom always tell you this, jangan meminta, you know. We always have to work, you know. So that is another belief. So from there, Abang dah sengaja selalu mengajar, memberi tuition masa sekolah, masa dekat high school ataupun sekolah menengah, memberi tuition. So dah dapatlah income. Dah dapat income tu membeli buku. Still tak cukup sebab there's no access, kan? So I'm sharing this dan I can understand ramai yang mungkin faham benda ni juga, sebab I'm sure everybody mengalami perkara yang sama, kan Talib, kan? Jadi masa kat universiti tu pun oh my god Talib, dekat first semester tu sangat perit tau. Sebab I have to pay quite a big amount of money. Tak ingat saya ingat Abadam dekat 1,000 lebih. Walhal 1,000 lebih tu kalau satu semester untuk zaman sekarang ni kacang putih lah orang kata, kan.
Sebab private university dah berapa dah, beratus ribu, So kalau government university 1,000 lebih untuk bayar satu semester, is actually Masya Allah, murah, sangat murah. But it was tough untuk Abadam. Sebab my mom tengah kerja restoran. Abadam pernah cerita kan, dia buat 3 shift semua tu. So ini first time anak dia kena masuk sekolah ataupun kena masuk universiti yang memerlukan pada ketika tersebut dia agak besar talib ya. But my mom has it tau. Macam terkejut tau. How Dan Abadam pernah cerita kan, dia bayar rumah tu cash, setinggan tu 5,000 dia pergi bayar cash. Lepas tu eventually dia beli flat kalau kita duduk setinggan talib, alhamdulillah kita akan upgrade kepada flat bila setinggan tu dibuang. What is the word? Mereka Allahu Akbar. Demolish. What is the word in bahasa Melayu? Runtuhkan. Diruntuhkan. Diperbaiki kawasan rumah tu, yang mana dia orang runtuhkan, lepas tu dia orang bina flat. Faham. Macam mana? Dibangunkan semula lah. Dibangunkan semula. Ya betul, thank you. Dibangunkan semula dengan membina low cost flat kan. So at that time kena bayar 25,000 talib. And my mom Masya Allah, dia bayar cash talib. Dia tak pinjam, dia tak, ya Allah. And this is my awal dewasa dalam 20-an masa tu. Subhanallah, luar biasa. She's a wonderful magic woman. Yelah, so Abadam macam mana dia buat benda ni, So then tiba-tiba all my unconscious mind timbul tau. I always remember kalau dia ada duit ada dalam tilam, ada dalam almari. Sebab tak ada bank kan. She doesn't understand the concept of banking kan. Ialah orang yang mungkin butuh huruf pada zaman tersebut tanpa bantuan anak ke sesiapa, mereka menyimpan duit dekat plastik. So she is that capable of a woman. That's why Abadam kata she is very smart lah. Nak compare dengan Abadam ni, ialah kita belajar je. That's why Abadam cakap sekarang ni, Abadam always cakap dengan my staff, apakah perbezaan antara kita dengan ibu bapa kita? Mungkin kita hanya mempunyai tiket dalam pekerjaan dengan degree yang dinamakan scroll kehidupan tu kan. Tetapi orang dulu-dulu semua Masya Allah mempunyai ilmu kehidupan. Jadi my mom ni, dia punya tak ada pun diploma, degree ke apa ke kan. Besar zero. Anak sampai 10 orang. Betul. And bila my mom, so my first question is, I see that my mom mempunyai kemampuan untuk bajet dengan sangat teratur. Walaupun dia tak ada Excel, dia tak ada paper, dia cuma menggunakan akal dia. Dan Abang Adam nampak bila dia jual nasi lemak tu, masa ketulan, dia congak cepat tau talib. Tak ada kira, tak ada kalkulator, semua cocok dia. So itu datang daripada pengalaman berpuluh-puluh tahun hidup dalam kesusahan, hidup dalam situasi kais pagi makan pagi, tetapi hidup dengan bertujuan untuk memberi anak dengan anak-anak semua makan, dan memberi semangat untuk mencari innovative solution tau. Solution secara inovatif untuk membayar hutang. So itulah cara Abang Adam dapat satu belief that, hey, you know what, if my mom come from that environment and she can pay the rumah setinggan 5,000, rumah flat 25,000, takkan aku tak boleh. I am supposed to be better than her. Sebab saya pergi sekolah talib kan. Saya pergi sekolah, saya tahu ABC. Masa tu matematik tak pandai talib. Saya macam matematik ni gerun. Sebab kita dibesarkan dengan belief matematik is tough. Like nak tak nak, kalau kita punya kawan yang kata matematik ni susah tau. So kita akan percaya. Do you believe it kalau Abang cakap benda ni? Abang jujur tau. So Abang masa tu in a very high fast-paced company, sangat fast-paced, yang memerlukan Abang kena pandai membuat analisis setiap kali. Kalau tidak, Abang akan ketinggalan jauh dalam pekerjaan. So nak tak nak, masa tu Abang cepat berilmu. I go and invest my brain dengan GMAT. GMAT ialah Graduate Management Admission Test kalau nak masuk Ivy League University. Kan Abang pernah cakap, kononnya nak masuk Harvard dulu tapi tak capai. So I really practice GMAT. Yelah, sebab masa sekolah menengah tak pandai matematik. tak invest time in mathematics masa tu. So yang lampau tu dah lampau. So I just said, no, I have to make a change. So first thing first, cara Abang memperbaiki celik kewangan ni, satu, datang daripada pengalaman hidup, melihat kesusahan, dan kena membuat keputusan bahawa I cannot stay in the same way. I do not want to pay hutang. Nampak tak? Meta program is a way. Ada orang towards pleasure.
Yes. Ada orang away from the pain. Faham? So Abang Adam away dan dia merasakan emotion apa Talib? Emotion fear. Tapi fear tak bagus sama Adam kan? That's right. Abang nak kupas. Macam mana from the fear tu, macam mana dari fear pasal kewangan tak cukup finance, you converted to something very positive, yang sangat bagus dan berimpact yang sangat bagus pada kehidupan. How you train that? Okay, so fear, I think Abang Adam pernah cerita hari tu, is either dia membawa kita ke depan atau membawa kita kat belakang. Kalau dia membawa kita ke depan, ini yang Abang nampak lepas NLP training tu, actually fear can help me to, away. Tetapi bila Abang dah away, dia punya result tak cepat. You know? So at that time, okay, so ini cakap pasal hustling Hustling 20 to 30 years old in a corporate life. Dengan setiap kali dapat income ataupun salary, fikir tentang how to save. But Abang nampak the saving can only bring me to certain extent. Ada saving, Alhamdulillah, dengan ada ilmu yang Abang belajar tentang bagaimana nak membuat Excel dan sebagainya. So I was so competent in that, very competently. Maksudnya Abang tak payah fikir pun now, it just automatically, you know, which is mean number level lah, unconscious competent. Kita pernah cakap kan 1, 2, 3, 4. Yes. Tak tahu apa beri, kita tak tahu, blur. Step 1. Number 2 ialah kita dah sedar apa yang kita tak tahu, ya, conscious incompetent. Nombor 3, kita dah mula berusaha dengan sedar, iaitu conscious competent. Kita nak ialah keempat, unconscious competent. So financial understanding was good, tetapi fear dengan away tu, dia tak membantu langsung. Sehinggalah bila Abang dapat NLP, I have start thinking big about how to move forward. Untuk menggunakan ilmu yang dah ada tu to be financially independent, insyaAllah. You know, so my thinking is every salary yang Abang dapat, I can pay my house, I can pay my car without worrying. So I can always pay faster. Contohnya dalam 30-an tu, bila dah dapat tu, immediately I decide I need to pay off Abang Adam punya condominium masa tu dengan cash. I want to pay off. Abang Adam literally fikir cari jalan bagaimana nak selesaikan. Tengok EPF lah, tengok monthly kewangan berapa, monthly savings berapa, apakah budget yang Abang Adam guna. Dan Alhamdulillah dalam 2 tahun Abang Adam dah bayar terus. So in a way, before reach 36, 37, Abang Adam dah financially independent in debts lah. Kita belajar accounting kan masa form 5 semua tu, tapi Abang tak belajar accounting. I do not know what is asset, I do not know what is liability. Tak tahu, you know, sebab it is not something that Abang belajar tau. And even kat universiti pun Abang hafal exam tapi lupa terus, tak tahu, tak faham nak mengaplikasikan, you know. Jadi satu perkara yang Abang nampak kat sini, Abang nampak walaupun kita ni berpendidikan, Alhamdulillah, zaman sekarang I think most of us, kita mempunyai degree dalam apa-apa bidang pun. Alhamdulillah, kebanyakan, I think literacy level in Malaysia has changed so much. Tanya kepada semua sahabat-sahabat kita juga yang mendengar ni, yang mana kita mempunyai pendidikan, tetapi ilmu kewangan Abang secara jujur nampak belum ada pendidikan dari sekolah. So yang laki tu dah ada pengalaman hidup lah, Talib kan. Jadi Abang cakap ni, sebab kita nak dapatkan impact secara cepat, kita kena berusaha dulu, you know, dengan change our mindset, change our emotion kan. So first thing first, apa yang Abang nampak sekarang ni daripada pengalaman Dr. Ania dan juga banyak sahabat-sahabat dekat syarikat yang multinational dan sebagainya ni pun, Masya Allah, masih lagi hutang yang berlambak-lambak, you know, sebab itu melibatkan nafsu ya, kewangan ni, you know. Well, the more the income goes up, the more you spend kan, and eventually you go into debt ataupun hutang, you know. Dan Abang pernah dengar seorang strategis yang apa nama dia? Abang tulis sama just now. Oh my god, I don't know whether I keep it. So he said, ilmu pengetahuan kewangan lagi penting daripada duit tu sendiri. He's a strategy. Abang cannot remember. InsyaAllah nanti Abang cari lagi Allahu Akbar. Tiba-tiba tak ingat dah. So dia mengatakan, Masya Allah, dia sangat powerful Dia kata ilmu kewangan tu lebih penting daripada duit itu sendiri. Kenapa? Sebab ialah, as I just shared, kalau hidup kita semakin berubah ke arah kebaikan, Alhamdulillah. Tetapi kalau kita tidak punya ilmu kewangan tersebut, dia akan menjatuhkan kita juga secara tak langsung tanpa kita sedar. Satu, ilmu sedaran tentang ilmu financial kena ada.
dan the impact yang kita kena tahu daripada ilmu financial ataupun ilmu kewangan ni haruslah secara positif untuk menjana action plan ataupun result yang positif. Dan banyak kita kena re-edit balik apa yang ada dekat 1 dengan 2 tu, sebab dia datang daripada pengalaman masa lampau ya. Itu sejarah hidup kita dengan hidup susah. Kewangan ni untuk orang kaya, saya ni tak mampu kaya yalah sebab tak pandai. This something semua kena tukar dari segi very deeply in our unconscious level. That's why sebagai NLP trainer ni, Abah Adam dah mula praktiskan benda ni dengan anak-anak sendiri. You know, 0 to 7 kita tahu mereka tidak mempunyai ilmu logik, tak akan faham pun tentang kewangan. Jadi kita kena buat secara kreatifnya supaya the right brain or the unconscious mind can absorb, ya. Dia dapat menerima, which is kat mana Talib? 1 dan 2, ya. Bila abang cakap 1, 2, 3, 4, 5 ialah bagaimana mempunyai pemikiran sehinggalah sampai hasil kehidupan, ya. Jadi sekarang kita orang punya jihad sebagai parenting ni ingin mencelikkan anak-anak supaya mereka menjadi orang yang sedar diri tentang kewangan. Sebab so how we do it? Abang tak ajar tau macam mana ni. Abang tak ajar, oh you have to save money semua tu. Tak adalah, you know, diorang takkan faham pun. So kita tunjuk, sebab kita tunjuk through our actions, dia akan go into their unconscious mind. Satu, kita orang sentiasa fokus tentang sedekah kepada orang yang susah. Caranya macam mana? Contohnya bila kita driving ke apa-apa, kita siapkan angpau-angpau dengan ada RM10 ke RM5. Niatnya untuk memberi pada orang yang tengah memerlukan. Kita tak tahu sampai orang tu memerlukan ke tidak, tetapi kita memberi dengan menunjukkan keikhlasan tu datang bukan tengok orang tu susah sangat baru kita bagi. Bila contohnya macam I give you example, I always say, Yasmin, do you see the auntie dia tengah peluh, tengah panas macam tu? Apa kata Yasmin go out for a while? Do you think you can go through the heat and do the work? Maksudnya tengah sapu sampah ke? Selalunya kita nampak orang ini, orang-orang yang macam tak silap badam, selalunya ialah orang daripada negara asing, Indonesian ke, yang kerja dekat MPSJ ke, PJ ke. Kerja sapu sampah kat luar dia akan tutup muka sampai panas, kat tangan semua tutup panas. Talib, bayangkan tangan panas, lepas tu tutup lagi, lepas tu basah badan dia kan. And then I said, you see all these people, what is the intention of having a lot of money in your life? Method program towards ke away? Abang dah mula implant abang dah mula imprint. Kita nak ada duit banyak sebab kita nak menolong, membantu sebab ramai kat dunia, ramai susah ramai sangat. Kita lah kat Malaysia ni mungkin kita kurang nampak, tetapi kat luar negara ke mana-mana, Masya Allah ramai. So satu, kita nak imprinting secara kanan, bukan logik, tetapi menunjukkan apa yang ada. So dia dapat terima benda tu tanpa dia mungkin tak akan faham lagi sekarang. It's okay. So dia nampak the parents continue to membuat. Memang dalam kereta tu akan nampak angpau-angpau yang banyak kita dapat masa raya kan daripada bank kan. Sometimes tak habis pun. So kita gunalah benda ni, you know. So bila orang yang terima tu pun dia suka Talib, sebab nampak cantik kan daripada dapat cash. Contohnya kalau kami pergi mall, kami akan nampak anti-anti yang contohnya macam bawa the machine ke yang kemaskan toilet ke apa, pergi bagi supaya orang tu pun rasa dihargai, you know. So these are all about love, you know. Love very early untuk kita mendapat wang. Okay. So lepas tu, bagaimana nak celikkan? Does it make sense? It's good. This is very important, Abang Adam. Sangat penting. Apa yang kita nak tinggalkan kepada anak-anak kita. Kita mungkin boleh tinggalkan anak kita mungkin kerja very hard. Betul, kita nak anak kita ada, at least dia ada RM1 dalam akaun dia supaya dia tak susah macam aku. Of course, semua orang nak macam tu. Tapi the most important thing adalah apa yang Abang Adam cakap. It's not duit tu penting, tapi pengurusan keuangan itu lebih penting. Ada orang ada RM1, sebab saya pun selalu ikut IG coach yang berkaitan dengan entrepreneur, financial management. Dia tunjuk ada seorang pelakon tu terkenal. Kalau saya sebut semua orang kenal dia kat overseas. Dia ni ada duit memang banyak, tapi dalam beberapa tahun dia habiskan dan dia broke. Jatuh miskin. Subhanallah. Lepas tu dah berumur, tak popular, tak ada orang nak ambil dia berlakon. Lepas tu dibandingkan seorang pekerja kerani, dia belajar tentang compounding. Dia simpan, dia habis je kerja, dia dah ada 9 juta dalam akaun dia. Kerani. Subhanallah.
Masya Allah. Jadi itu dibandingkan sebab apa? Ilmu pengurusan. Betul. Itulah dia Abadam. Masya Allah, very good sharing. And I think Abadam juga ingin menjawab apa yang Talib tanya tadi tentang fear tu kan. Sebab ini yang Abadam belajar dari segi Islam. Sebab kalau macam yang Talib mungkin kenal Abadam dulu, I work sebab Abadam dapat NLP knowledge 36 tahun So 20 hingga 36 tahun, yes, I work through fear, hustle, ada result, alhamdulillah, Allah tolong. Tetapi dia tak membawa abang jauh, you know. So I have to change my meta program kepada towards. Apakah towardsnya ialah InsyaAllah rezeki sentiasa akan ada. Dan rezeki tak semestinya hanya datang dari segi wang ringgit. Rezeki datang dari segi kesihatan, celik akal, masih boleh baca Quran, masih lagi mempunyai iman. Itu semua rezeki yang sangat besar ya. Dan the reason why I'm sharing this, sebab celik kewangan ni hasil yang kita dapat daripada changing our mindset tentang segala aspek kehidupan, terutamanya emosi. Emosi best, kita mendapat impact best. So kalau kita dalam sekarang keadaan darurat contohnya Talib, yes, sangat jelas memang nampak benda tu ya. Dan memang orang akan rasa tertekan dan kita nampak nauzubillah sangat-sangat menyedihkan ya. Jadi ecologically, secara orang sebagai orang yang tahu benda ni, dah pernah hidup susah dan sebagainya, we need to always memberi. We need to always memberi supaya ecologically, Abang dah cakap NLP ecologically ni sekejap Dia ecologically bukan antara kita dengan diri kita, kita dengan orang yang kita sayang sahaja. Kita kena tengok orang yang lebih luar daripada lingkungan hidup secret dan juga private life. Kita kena go into public life. Satu, memberi ilmu, cara 7am. It is also memberi, membantu. Dan if I may add, kewangan ni, it is not just RM tau. Dia juga memerlukan budget. Bukan setakat budget untuk kewangan. Duit yang kita dapat tu, kita nak budget untuk akal juga. Macam Abadam sekarang ni, Abadam pernah cakap begini, daripada dulu sampai sekarang, whatever money yang Abadam dapat, selepas selesaikan bil-bil yang basic, contohnya macam utility, contohnya macam credit card dan sebagainya, I choose to invest about 10 to 15% in my brain. You know, I'm telling you this sebab Abadam tengah buka aib sendiri. In a way, sharing all my challenges in the past. I tengah buka secret I. How do I keep my financial strong untuk invest in my brain, you know, dengan ilmu. So remember budget tu ialah perkara pertama ataupun perkara how ataupun bagaimana untuk kita nak celik kewangan ialah budget. Apa itu budget? Berapakah duit yang masuk, berapakah duit yang keluar, kena sangat jelas. Kalau kita dapat RM100, kita spend RM150, itu maksudnya blur. Ya? Blur yang mana menyusahkan diri sendiri, masuk ke alam penghutangan. Lepas tu bayangkan kita kena bayar semua hutang-hutang tu dan menyusahkan orang lain. You know? Menyusahkan macam mana Talib? Sebab bila kita hidup macam my mom go through kan, saya cuma boleh bayangkan selain nak memberi makan kepada anak-anak, dia punya pain emotionally untuk membayar hutang orang lain. Faham? So kita kena sedar budgeting nombor satu, proses untuk how to be celik kewangan. Sedar berapa yang datang, berapa yang keluar. Please utamakan sedekah dan juga ilmu selain makanan dan juga benda-benda seperti billing. Sebab itu kita mempunyai influence untuk mengurangkan billing-billing mengikut kita punya income. Does it make sense? So budgeting ni, budgeting ataupun pengurusan kewangan untuk melihat in and out sangat penting. Dan saya sarankan dalam income yang datang tu, please, mungkin orang tak pernah fikir benda ni, budget untuk ilmu, budgetkan untuk sedekah ataupun zakat. Itu semua sangat penting dalam kehidupan ni. Itulah saya kata towards, meta program towards. Abadam cakap jujur Abadam tak tunggu every month untuk bayar zakat. Abadam akan bayar pada awal tahun, Abadam akan bayar pada last 10 days, especially Ramadan, sebab nak dapat pahala. You know, Abadam dah start practice ini selepas memeluk Islam lah. You know, obviously dulu tak tahu pasal zakat semua tu. Of course ada sedekah. Bukan cakap yang ini baik, no. Sebab ini hukum Allah. The more you give, the more you get. Okay, so the way I nak menggandakan tu, I punya logic thinking ialah untuk masa last 10 days,
just give away all the zakat immediately. Sebab masa tu walaupun tak dapat lagi income, padahal tak dapat lagi income. I have not gotten the income for, say for example, kita punya Ramadan katakan April, Mei contohlah ataupun March ke. I tak nampak lagi daripada Jun sehingga Disember income I macam mana. I just have to yakin pada Allah ada je. Dan I always focus more untuk zakat. Sebab itu ialah hak untuk orang yang susah. Masya Allah. Hak orang susah, bukan hak badam. Itu duit kena bersih ya Allah. You know. And kedua, pastikan sedekah tu jangan tunggu Ramadan aja lah. Sedekah tu harus sentiasa. So zakat, sedekah, ilmu, makanan dan sebagainya. Masya Allah. Okay. Kita terbalik ni. Makan dulu. Oh, yang lain. Baik, so I want to move to Dr. Tania kan. Dr. Tania, okay, apa yang Abang Adam kongsi, benda yang berlaku dalam kehidupan tapi kita tak nak menghadapi. Macam contoh jadi kewangan ni dia adalah sangat rapat dengan kehidupan kita. Topik ni sangat bagus sebab dia hubungan kewangan. Bagaimana kita melihat kerana hari ni kita tak boleh nafikan siapa yang bersetuju dengan saya boleh komen setuju. Bagaimana kita melihat kadang-kadang kerana keuangan, kerana duit, kita dengan kawan kita boleh tak bertegur sapa. Kan? Mungkin kerana duit kita dengan sahabat baik kita tak bertegur sapa. Sebab apa? Pinjam, lepas tu yelah kita pun nak minta, kita pelik memang saya tak tahu siapa pun berlaku, orang yang meminjam kadang dia buat tak tahu buat dia boleh enjoy. Lepas tu orang yang bagi pinjam ni relax je aku tengok dia ni, janji hari tu nak bayar buat tak tahu buat dia enjoy dengan kopi mahal, pergi tunjuk pergi wayang, geram kan. Jadi pasal-pasal perhubungan terpisah, berbaloikah kita nak hilangkan perhubungan tu kerana keuangan. Okey. Jadi my next question, mungkin ada masa ni minta izin sikit lagi. Saya tahu saya baby kecil tu apa yang si Uncle Talib tanya ni mama aku aku ada time dengan mama aku. Okey, sikit je mama ni Dr. Ania. Okey. Faham tentang keuangan, okey, itu dah berlalu. Tadi tentang celik keuangan, ya kita nak belajar, tapi kesedaran tu. Celik keuangan adalah urusan masuk kita, okey ni masuk ni RM2 keluar ni, itu adalah celik keuangan. Tapi kesedaran tu, buatlah macam mana pun 3 hari mungkin give up lah. Sebab apa? Tak ada kesedaran tu. Okey, apa yang Dr. Ania belajar barangkali dengan Abang Adam tentang kesedaran tu, kena istiqomah. Keuangan ni betul, nanti semangat ni kejap lagi, ni semua semangat ni tulis. Saya bagi 3 hari, lepas tu tak mana buku tu, duit kau ke mana, kau pun ke mana. Tapi nak kesedaran, nak istiqomah tu macam mana? Okay, that's a very good question. Sebelum tu saya nak jawab sikit pasal Encik Talib cakap pasal kalau nak pinjamkan duit ni kan, nak bagi orang pinjam. Saya, kalau ada orang yang memang akan ada kenalan yang akan minta tolong, bantuan semua tu, dan kadang dia minta amount yang ya Allah, kalau saya bagi, kita pun ada komitmen diri kita sendiri. So, apa yang saya buat, saya akan bagi amount di mana yang bagi saya rasa selesa. Dan bila dia bayar, Alhamdulillah. Dia tak bayar, Alhamdulillah. Kita redha. So, benda macam tu sebab macam betul Encik Talib cakap kan, kita akan rasa geram kan. Macam tengok macam mewah je kan. I think nak pinjam duit macam tu. Saya pernah bagi pinjam dekat orang, tapi memang jadi sakit hati. So from there I learn, actually I nak bagi amount yang masing-masing selesa kan. Sebab sebenarnya menjadi satu aib kan orang nak minta bantuan. So saya rasa tak best kalau tak tolong. So kita bagi yang just right. Betul. Macam tu juga dengan macam sedekah juga. Bagi saya, bila kita dah macam rezeki lebih, kita punya sedekah pun kena lebih. Kita bagi amount yang rasa sakit sikit. Ini saya dengar daripada seorang ustazah tu, dia bagi sakit sikit. Maknanya tak boleh lah kalau macam kita dah millionaire, you sedekah RM1. Dia tak rasa benda tu. Mungkin you sedekah dalam ampau tu, instead of RM10, you bagi 100. Sebab dia kena ada dia punya ratio yang bagi rasa macam sakit sikit. Itulah yang faham. Berbalik kepada soalan Encik Talib untuk nak rasa nak rasa konsisten. Satu, kita akan by nature kita akan go towards pleasure. Betul tak? Macam kita nak makan makanan sedap. Tak ada orang nak makan makanan basi sebab tak best. So first of all, kita kena ubah persepsi kita terhadap duit apa yang kita nak buat ni, kewangan ni adalah benda yang best. Benda yang akan membawakan kita progress. So sebagai ibu, benda tu dia start benda kecil-kecil aja. Macam saya cakap tadi, yang apa yang saya lalui dekat 8 tahun lepas masa baru-baru kahwin tu adalah satu, aware sahaja. Tak payah buat apa-apa. Just mungkin kita tengok dalam wallet, maybe start dengan tengok slip gaji.
berapa yang keluar, berapa yang potongan KWSP, berapa allowance yang kita dapat semua. Itu macam masa saya rasa saya start dengan itu saja. Kita bukannya nak kata macam start dengan berapa nak sedekah amount yang besar, nak save berapa yang besar, sebab benda tu akan menyebabkan kita rasa macam ketat, jadi kita tak boleh nak konsisten. Lepas tu mungkin kita boleh mula dengan berapa kita spend, keluarkan bil, tengok air berapa, bil escrow berapa, bil internet berapa, just mulakan dengan itu sahaja. Tak payah nak dream big, kita just mula-mula stepnya adalah kita aware dengan yang kita punya sekeliling ni berapa, and then they start with little things. Then since Abang dah sebut pasal his mom, saya belajar banyak daripada ibu mertua saya tu. Masa dulu kita orang akan pergi pasar sama-sama setiap hari Sabtu bila saya tak bekerja, kita orang akan pergi pasar. Cara beliau nak pilih tomato pun, saya ambil dalam bakul tu, saya ambil, kan kita pilih sayur sama, saya ambil dia letak, saya ambil dia tengok dia letak. So macam sebab saya main ambil aja tau, nampak betul. tapi dia belik, pastikan kualiti dia bagus. So dan sebab apa dia nak tahan lama, mungkin 3-4 hari kan. Betul. Ya. Roti, kalau nak dia dekat rak roti tu, dia tengok yang gardenia tu benda yang paling lama sekali nak expire. So benda-benda kecil macam tu menunjukkan kita hargai kita punya rezeki. Maknanya jangan main ambil aja. Dan termasuk juga dalam peti ais kena cermat. Saya ada juga belajar pasal cermat ni daripada arwah nenek saya, bonda punya ibu kan, arwah almarhumah Haji Ainun. Kalau saya tu boleh kasi kata Fatihah. Beliau adalah seorang yang sangat cermat, dan sampai dia paling pantang adalah buang rezeki. So saya rasa kalau kita tengok dalam kita punya kehidupan harian, macam mana dengan makanan. Macam saya dalam peti ais, saya memang akan makan makanan semalam. Kalau saya nak pergi kerja, saya tanya bibi, lauk apa yang ada? Ada ayam kicap. Okey, bungkus saya bawa pergi kerja. Saya memang ada itu. Dengan anak-anak pun, apa makanan selagi dalam fridge tu ada, habiskan dulu. Saya tak, memang naudzubillah, saya tak suka sangat buang rezeki. So kalau kita orang makan dekat luar, kalau ada lebih, memang kita orang akan bungkus. Dan saya tengok ramai kawan-kawan bila kalau kita pergi makan kan, kita makan nasi tak habis, dia buang macam tu je. Saya tak, ya Allah, sedih sangat bila kena buang makanan, sebab kita cari rezeki. Nak dapatkan makanan, betul bila ada kita buang juga. So selain daripada tu, kita tengok rezeki lain juga, makanan, sayur-sayuran yang dalam fridge dah nak busuk-busuk tu, jangan sampai macam tu. Sebab tu saya dalam in my life, saya plan nak masak apa supaya beli barang grocery tu untuk just nice. Kita tak nak overspend yang sebab itulah sampai terbuang. Dan juga, and of course, kita tengok barang dalam rumah kita, mana yang kita beli clutter. Saya ingat satu quote yang pernah baca, dia kata clutter was once money. Your clutter was once money. Sekali lagi? Clutter, C-L-U-T-T-E-R, maknanya barang-barang yang bersepah ni, it was once money. So katakanlah macam kita punya mainan ke baju ke apa yang bersepah-sepah, cuba kita tukarkan benda tu dalam wang ringgit. Dia adalah duit dan kita biar je dia merata macam tu. So maknanya kita tak hargai duit tu. Sebab tu actually benda macam kesedaran kewangan dia bukan duit. Dia adalah tentang kita punya rezeki. Macam mana kita manage kita punya rezeki. So sebab tu kalau macam saya cakap, kesimpulannya adalah first increase the awareness. Tengok apa yang gaji yang kita dapat, tengok kita punya slip bila dapat tu, ya Allah, Alhamdulillah. Dan juga saya pernah belajar daripada seorang milenial di Jepun. Dia setiap kali bila dia nak bayar sesuatu, dia akan cakap terima kasih dekat duit tu. Terima kasih. Bila macam tu betul. And I also amalkan bila macam nak, kadang kita kena bayar tax tu kan, bila kita tengok balik ni, kita rasa tak baik, kenapa aku nak bayar, tapi Alhamdulillah
I'm helping the country to grow. I'm helping now dengan nak vaksin, banyak wang yang kerajaan kena bayar untuk vaksin. So kita pun, alhamdulillah, this one will go to the vaccine. Nak bayar healthcare worker ke, gaji-gaji staf kerajaan. So benda-benda macam tu, macam kita punya relationship dengan duit ni, kita kena sayang dia, and then kita jangan takut. Kita rasa macam apa yang kita buat ni will lead to something good. So I think bila kita go towards pleasure, macam Abang Adam kata, meta program tu terhadap benda yang baik, InsyaAllah kita sustain. Yang tak sustain ni bila kita alamak nanti tak ada duit. So katakanlah ada sekecil-kecil, bila contohnya biasa kita nak tengok berapa kita spend, memang akan ada fear sikit, tapi kita shift aja, just yakin insyaAllah it is for something better. Masya Allah, best betul sesi ni. Ramai cakap terima kasih Dr. Ania, terima kasih Abang Adam. Ilmu ni sangat mahal. They stay here, sustain, maintain dia punya number of life ni. Sebab apa? Ilmu ni memang kita jarang bercakap di dalam 7am. Saya rasa this is the first time kita bercakap tentang keuangan, kan? Jadi syukur alhamdulillah. Saya rasa kena selalu cakap. Abang Adam duduk cakap program Abang Adam dan sebagainya tu. Okey, celik keuangan tu of course kita akan kena belajar yang isi Excel dan buat perancangan 10% untuk simpan zakat, buat forecasting, buat sinking fund dan sebagainya. Itu adalah itu adalah term-term yang kita sangat prepare. Maksudnya yes, kita nak go through lautan ni, kita nak kena ada pelampung, ada ni, kita nak check semua ni. Okay, fine. Okay, itu adalah perkara yang sunatullah. Saya nak tanya, my last question. What I can see adalah kesedaran, awareness tu, ilmu nak buat. Mungkin ada setengah orang tahu, macam barangkali saya pun tak malu untuk mengaku saya tahu benda ni, tapi kesedaran tu kurang, amalan tu kurang. Kat mana saya nak repair ni? Apa cara, apa kaedah dia? Kat mana saya boleh dapatkan ilmu kesedaran? Okey, ilmu kesedaran. Masya Allah. Yalah, kita 7am ni ditubuhkan untuk lebih sedar diri, kan? I cuma see that everything yang kita buat, dia go in tandem, Talib. Kita tak boleh dalam hidup ni kita buat satu baik, satu lagi tak baik. Does it make sense? That's why Abang Adam selalu cakap, how you do one thing is how you do everything. Kalau kita baik dalam satu perkara, insyaAllah kita akan baik dalam semua perkara. Contohnya Abang Adam melihat proses kewangan ni, dia tak akan lari daripada kehidupan kita. Dunia membawa kita ke akhirat. So kalau kita kaya di dunia, kita kaya di akhirat. Kalau kaya di dunia untuk diri sendiri, kita pun tahulah macam mana, nauzubillah, ya. Jadi contohnya cara kita melihat kewangan ni, dia harus seperti how kita love kita punya religion. So kalau kita love kita punya religion, kita nak berilmu, dan kita nak kita nak mendengar ustaz, kita nak dengar kursus-kursus tasawuf, tentang haji, tentang fiqh. Sama juga kewangan ni pun kita kena celik. Maksudnya kita punya mindset tentang kewangan tu harus tukar, bahawa ia untuk kebaikan, dan jadikan satu amalan bukan untuk diri kita saja tetapi kepada semua orang. Jadi konsep ilmu ni sangat penting. Apa yang technical terms yang Encik Talib cakap tadi tu, kita kena belajar, sebab itulah ilmu hidup. Yang mempunyai kredikat kena faham, kredikat ni bukan hanya untuk menyenangkan, untuk kita memberi bayar, menyelesaikan bayaran, tetapi kena faham impact. Kalau kita lambat bayar, dia akan ada interest yang akan menyusahkan kita. Dan kalau interest tu berkumpul, compounding dari segi negatifnya pun tak bagus. Dan kita kena faham dari segi agama Islamnya, kita juga tak nak interest dia sebagai satu perkara yang tak memberi manfaat kepada yang mendapat interest dan juga orang yang kena membayar interest. Jadi jauhkan daripada interest. Jauhkan daripada apa-apa yang melibatkan riba, melibatkan interest. Dari segi Islamnya, Abang rasa memang itu yang apa yang Abang amalkan selepas the moment Abang masuk Islam. Setiap yang ada interest kena jauh-jauhkan. Kena syariah compliance lah, sebab kita nak bersih, ya. Kedua, kita kena mempunyai niat positif. Kenapa kita nak berduit? Selain kita fikir tentang diri kita, kita kena fikir tentang orang lain, ya. Satu lagi Abang Adam always remember ni, Siti Khadijah orang yang sangat celik kewangan, orang yang mempunyai kewangan yang tinggi. Dan Rasulullah SAW orang yang faqanah, ialah orang yang sangat bijak menguruskan kewangan, orang yang bijak berniaga. Jadi semua ni dah jadi amalan Rasulullah SAW dan juga orang-orang dulu. Saidina Umar, orang yang mempunyai celik, Rahman, semua ni orang yang kaya-kaya. So it helped me to want to progress. Sebab bila kita ada role model macam ni, Abang ikut. Abang dah cakap banyak kali, kan, apa yang Abang buat ni, selain mempunyai role model yang bagus, Abang mempunyai dream big untuk jadi macam orang macam tu.
Jadi apa-apa yang Abang Adam buat, I kena cari role model yang memang membuatkan Abang Adam progress ke depan. Jadi kewangan tu kalau kita nak buat, dream big that you want to be really really good in kewangan. Dream ni dia murah tau Talib, dia tak mahal pun. Dia tak payah bayar untuk bikin dream. Free. Dia free. Yeah, so dream big. Dream big tu kat mana? 1 dan 2. 1 dan 2. Jadi bila kita dream big, kita punya emosi yang kita nak ke arah, ya. Dan bila kita mempunyai ilmu tentang kewangan, nak kita akan mempermudahkan hidup kita Talib. Ya, kita akan tahu yang ini bagus, ini tak bagus. Dan at the end of the day, kita nak dapat kontrol dalam kehidupan kita untuk pastikan kita tak menggunakan nafsu untuk membuat perkara yang tak baik. Dan kewangan ni boleh menjana kepada negatif, ya. Yang banyak duit pun boleh pergi ke negatif, yang kurang duit pun boleh pergi negatif. Kita nak cari balance, ya. Contohnya, how do I control? Ini cuma share, minta maaf sangat sebab banyak share mengikut pengalaman hidup. Itu saja Abang Adam mampu buat. Sebab Abang Adam tak mampu nak cakap seperti pensyarah dekat universiti tentang kewangan, you know. So Abang Adam cakap mengenai pengalaman hidup. Kontrol ni sangat penting. No matter where we are in our life, no matter how much money we have, jangan ada excessive spending behavior. Ada orang akan kata, kenapa Abang Adam tak tukar baju asyik putih aja kan? Prof pun kena pernah sound dengan Abang Adam dulu kan? Kalau nak pergi kerja, ya Allah baju tak Prof. So I take the feedback and I improve. Kalau Talib masuk Abang Adam punya almari kan, Talib akan nampak beberapa helai je yang Abang Adam pakai. So kalau katakan Abang Adam beli something today, Abang Adam akan bagi yang lebih tu kepada adik-adik Abang Adam, abang-abang Abang Adam, mungkin pekerja Abang Adam, mungkin my anak-anak buah. So I rasa lega dalam hidup, tak ada cluttering, you know. Abang Adam bagi. Kalau macam toys anak-anak semua tu kan, Abang Adam pastikan mereka belajar, bukan rasa macam nak ada toys, nak ada toys. Jadi dia mempunyai sifat tamak. Bila besar pun dia nak something, tahu. Jadi Abang Adam kata, if you want this, make sure that you give it away to some other people. So Abang Adam akan suruh dia simpan. Lepas tu Abang Adam kata, okay, bila kita pergi contohnya Shell ke, kan kita nampak kan dia punya recycle semua tu. Lepas tu I akan suruh Yasmin baca untuk siapa semua ni. Ialah untuk membantu orang-orang yang tak ada anak-anak. So salah satu Abang Adam punya niat, InsyaAllah lepas dah tak ada PKP ke apa-apa, dah hilang semua COVID ini, Abang Adam nak bagi diorang pergi dekat rumah-rumah anak yatim, nak bagi diorang tengok. Sebab Abang Adam datang daripada environment macam tu. My meta program right now towards, daripada Abang Adam risau, ya Allah anak-anak Abang Adam semua tak pernah susah, macam mana agaknya. No, the way to do this is get them experience. That's why kalau kita orang pergi Mekah Talib, Abang Adam akan bawa diorang pergi dekat bahagian Pakistan Road tu. Tengok macam mana orang-orang susah duduk kat tepi jalan. Tengok macam mana anak-anak yang duduk dekat bawah panas, duduk kat tepi jalan. So, bagi dia orang ada satu empathy untuk menolong mereka. Dan apa yang boleh buat, beli makanan bagi kat dia orang. You know? So, I always believe sedekah ialah satu resepi untuk kita menjadi kaya. Sedekah ialah satu resepi. Itu daripada, even bukan Muslim pun, Abang Adam dah tahu benda ni. Sebab it's part of Buddhism as well. To always memberi pada orang. Dan hidup simple. Hidup simple ni apa? Jangan excessive. Kalau kita tengok, yelah sebab excessive ni, dia memberi satu sifat untuk kita tak qanaah tau. Abang Adam always remember the recipe taqwa. The words qaf dan sebagainya. So one of it, ialah tawaduk, qanaah, taqwa, tawaduk, qanaah, waraq. Satu lagi apa? Yakin. Dia ada huruf-huruf daripada taqwa lah, ya. Itu resipi Abang Adam ingat senang je. Tawaduk, yakin, qanaah, waraq. You know? Jadi qanaah tu sangat penting dalam sifat perhubungan kita dengan duit. Sebab kalau kita rasa tak cukup, ya Allah, sampai bila pun kita takkan cukup. Talib, kita rasa hari ni kita ada 10,000, tak akan cukup. 20,000 pun tak akan cukup. Jadi, I told Bonda, one of the reason I buat business ke Iconic ke ASIS ke Adam Chandran Impact Consultancy ke, Masya Allah, it is tu perkara je. Ilmu pengetahuan, ya. Kedua, sedekah jariah. Share ke, berapa persen ke, aku tak boleh bawa mati pun. You know, so whatever ada yang ada, bagi pada orang yang memerlukan. InsyaAllah Allah akan jaga Abang Adam. InsyaAllah Allah akan jaga keturunan Abang Adam. Itu je Abang Adam yakin. Amin. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah. Saya tak sedar tiba-tiba dah 8.35.
Allahu Akbar. Terima kasih banyak. We should have this sharing lah. Mungkin topik-topik ni dia berlaku dalam masyarakat, dan kita kurang selesa bercakap sebab benda ni, sebab kita daripada dulu dah diwarisi benda-benda macam duit ni macam ni, duit ni susah nak cari, duit ni ialah pemahaman berbeza-beza, pemahaman kesedaran. Jadi saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Dr. Ania, kongsi pengalaman, Abang Adam, terima kasih banyak-banyak atas sharing pengalaman dan ilmu. InsyaAllah saya berharaplah Abang Adam, seminar yang Abang Adam nak buat tu kita boleh teruskan. Kena tinggal cari tarikh dan masa, insyaAllah. Dan saya rasa ilmu NLP yang Abang Adam ada ni kena share Abang Adam. Ini sebagai pencing kubur Abang Adam ni. Aku pandai sebab apa, aku nak belajar. Okey, terima kasih Abang Adam. Terima kasih Dr. Ania. Terima kasih. Kita salam kat baby-baby semua. InsyaAllah, baiklah. InsyaAllah kita doakan Abang Adam, Dr. Ania dan keluarga sentiasa dilimpahi rezeki, barokah, rezeki yang berkat. Berkat ni, dia datang dalam package rahmat, dia komplit, cukup. Melimpah ruah. Melimpah ruah tu macam Ustaz kalau cerita, kalau kita tumpah, Allah berturunkan rezeki tu dalam satu cawan penuh. Dia sampai limpah-limpah sampai orang keliling pun dapat manfaat dia. InsyaAllah, mudah-mudahan. Jadi terima kasih insyaAllah pada semua yang akan belajar macam Adam. Pada semua anak-anak bonda yang bersama dengan bonda pagi ni dan sebagainya. Bye-bye kawan-kawan Instagram. Assalamualaikum.